Sekarang kita pergi kepada apa yang aku tak suka pasal One Piece film Red. First, Big Mom. Kenapa karakter sampah ni ada lagi dekat depan muka aku? Kenapa? Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri daripada channel WeBro. Video kali ni adalah video full review untuk One Piece film Red. So, there will be spoilers in this review. Kepada mereka yang tak tengok lagi film Red dan tak suka kena spoil, jangan sambung tengok video ni, pergi tengok video lain. Tengok video Mihawk vs Shanks ke, Roger vs Whitebeard ke, pergi tengok video lain, kerana memang akan ada spoiler lah dalam review kali ini. Aku pernah keluarkan short review pasal filem Red, tak ada spoiler, tapi this time aku akan cerita full lah apa filem Red ni kan, apa yang aku suka, apa yang aku tak suka, and my overall rating for filem Red. Okay, One Piece filem Red ni sebenarnya aku dah tengok 2 kali. Okay, first time aku tengok waktu fan screening yang first, maknanya first day filem Red ditayangkan dekat Malaysia. Time tu aku join, aku dijemput oleh Miharu Kenshin and also GSC. So thank you for the sponsor. Sebab tu aku dapat baju ni. Ini baju yang korang akan dapat kalau join fan screening lah kan. Dapat baju ni, and then dapat few other stuff macam, tak tahu korang boleh nampak ke tak, ada One Piece film Red, and then ada Achilles stand Straw Hats Pirates dekat situ. Dan selain dapat barang, ada jugalah event yang berlaku hari tu. Ada cosplay, ada nyanyi, ada jumpa dengan One Piece film Red punya director and so on lah. Tapi aku tak nak cakap pasal benda tu. Okay, kali kedua pula aku tengok baru-baru ni, weekend baru ni, yang mana aku join yang our One Piece YouTuber project. Okay, yang mana kita jemput seramai yang boleh untuk tengok film Red beramai-ramai dalam satu hall. Satu hall tu kita book semua, kita sponsor. And yeah, itu second time aku tengok lah. Walaupun aku tak tengok full sebenarnya sebab busy handle event. 30 minit kedua baru aku masuk sebenarnya. Okay, tapi aku ingatlah apa yang jadian. Alright, dengan tidak membuang masa, kita pergi kepada storyline dulu. Alright, so filem Red ni pasal apa? Okay, so filem Red ni mengisahkan tentang seorang karakter yang tengah popular sekarang ni, dah level idol dah, boleh kata musician yang paling popular dekat dunia One Piece pada ketika itu, yang bernama Uta. Okay, so Uta ni dia buat satu konsert, for the first time, konsert secara live dia buat, dan ramai gila orang yang datang dekat konsert dia. Okay, ada pirates, ada Straw Hat Pirates, ada Law dengan Beppo pun datang sebab Beppo ni fan kepada Uta ni, dan juga ada karakter-karakter lain. Okay, ramai yang datang nak tengok Uta, nak support Uta. Basically macam kau pergi tengok any musician ke K-pop ke buat konsert ke, orang datang lah kan. Dan ada juga pirates yang datang dengan niat yang jahat, contohnya macam Big Mom Pirates, dan juga pirate-pirate yang lain lah, yang mana diorang datang ni sebab diorang nak kidnap Uta, diorang nak jual Uta, diorang nak exploit Uta. Okay, dan aku boleh kata dekat 30 minit first itu ada 2 persoalan yang timbul bila kau tengok cerita filem Red ni. First, kau tertanya-tanya Uta ni apa kuasa dia kan? Apa kuasa Devil Fruit dia? Sebab bila kita tengok memang nampak OP, memang nampak overpowered, macam dia boleh create things just from her own imagination kan. Macam mana kau boleh jadi sekuat itu? So 30 minit first tu kita tak tahu apa kuasa Uta, tapi memang kita tertanya-tanya. Dan kedua, persoalan yang kedua, kita tertanya kenapa Uta dia ada satu kind of ideology ataupun satu kind of pemahaman pasal pirates, yang mana kita boleh nampak yang Uta tak suka pirates. Uta cakap yang dia nak hentikan the Great Pirate Era. Okay,
dia nak buat era barulah, era muzik dia tu, and then dia suruh Luffy berhenti daripada jadi pirates. Dia suruh Luffy tak payah kejar cita-cita dia untuk jadi Pirate King. So itulah persoalan kedua, apa yang terjadi dekat Uta ni kan. Dan kalau korang tengok filler episod macam aku yang keluar bulan lepas pasal filem Red tu, kau akan tahu yang Uta ni dulu memang musician for the Red Hair Pirates. Okay, dalam movie ni pun ada mention Uta ni adalah musician for the Red Hair Pirates. So memang Uta ni memang dengan Shanks and the gang lah dulu kan. And kalau kau tengok filler episod tu, memang kau nampak Uta ni rapat gila dengan Shanks. Dia sampai tahap Uta dengan Luffy waktu kecil tu berebut untuk jadi Shanks punya favourite lah kan. So kau macam tertanya, what happened? Apa yang terjadi dekat Uta sampai dia dah tak lagi dengan Shanks dan dia sebenarnya benci pirate, sedangkan Shanks tu pun salah seorang pirates kan. So itu persoalan yang kedua lah, dan persoalan-persoalan itu akan terjawab lah bila kau tengok lagi movie tu kan. Okay, and then kita move on kepada 30 minit kedua, yang mana kalau aku boleh cakap dalam, kalau aku boleh bahagikan lah first quarter, second quarter, third quarter dengan fourth quarter untuk movie ni, yang second quarter ni kot yang agak slow sikit, ataupun ada orang panggil bosan ke, boring ke apa, inilah kot part yang agak boring sikit kan. Bagi aku tak adalah sampai tahap boring, just is kinda slow build up lah dekat sini, yang mana kita dah belajar yang Uta punya kuasa Devil Fruit adalah Uta no Mi, which is Song Fruit, yang mana bila dia nyanyi dan orang yang dengar nyanyian dia tu kalau tertidur, dia orang akan masuk dia punya alam mimpi, dia punya dream world yang mana dikontrol oleh Uta tu sendiri. Okay, so semua karakter ni dah masuk dalam alam mimpi tu, dan Uta boleh create apa saja. Sebab tu memang alam dia kan, dia boleh buat apa-apa je lah. Sebab tu lah dia ada kuasa yang merepek, kuasa yang overpower tu. Sebab itu memang it's her land, it's her dream kan? Dan dia nak create era baru tu dekat situ. Dan berita buruknya apa, kalau Uta ni mati, mereka yang terperangkap dalam Dreamland ni takkan dapat keluar. Maknanya diorang akan tinggal dalam tu selama-lamanya. So dekat 30 minit kedua ni, karakter-karakter ni kena figure out macam mana nak hentikan Uta, macam mana nak kalahkan Uta, semua tu lah. And then diorang found out pasal Thought Musica. Okay, Thought Musica ni adalah satu-satunya cara untuk hubungkan alam yang nyata dengan alam mimpi. So kalau diorang dapat attack Thought Musica ni at the same time, which is karakter dekat dunia mimpi dengan karakter dekat dunia nyata lawan Thought Musica at the same time kan, and Thought Musica tu kalah, so akan terlerai lah alam mimpi dengan alam nyata tu. Dan dalam cerita ni juga kita dapat found out lah persoalan kedua yang aku cakap tadi tu, kenapa Uta bencikan Shanks, kenapa Uta bencikan pirates. Waktu childhood dulu, Uta telah ditinggalkan oleh Shanks dan juga Red Hair Pirates dekat Elgia punya kingdom, which is kingdom yang sekarang ni lah kan. And waktu tu lah kita macam faham kenapa Uta bencikan Shanks, sebab memang nampak dekat scene tu yang Shanks dan Red Hair Pirates lah yang telah hancurkan the whole Elgia punya kingdom ni. The whole nation tu dah bakar, dah musnah sampai tinggal dua orang saja, iaitu Uta dengan penjaga dia iaitu Gordon. Dan kita nampak Red Hair Pirates tinggalkan kapal tu dalam keadaan gelak ketahu. Memang nampak jahat lah waktu tu kan. So Uta cerita benda ni kat Luffy, dan Luffy cakap dia tak percaya yang Shanks buat benda tu. Dan here comes the plot twist lah dekat second half of the movie, which is kita found out yang sebenarnya Uta lah yang telah mengaktifkan Thought Musica waktu tu. Okay, so Thought Musica lah punca Elgia tu hancur musnah, dan Shanks dan Red Hair Crew sebenarnya telah pun menolong untuk mengalahkan Thought Musica tu. So kita nampak yang Shanks cakap dekat Gordon, bagi tahu Uta yang ini semua angkara Red Hair Pirates. Okay, sebab asalnya memang ini punca dia Uta lah kan, sebab Uta punya nyanyian yang dah aktifkan villain tu kan, dan the whole kingdom actually musnah sebab Uta sendiri. Tapi Shanks tak nak Uta rasa bersalah, Shanks tak nak Uta tahu pasal benda tu, so Shanks mention dia yang salah. And benda inilah, scene inilah, kalau aku tak tahu korang, tapi aku sebagai peminat Shanks, memang scene ni really solidify why I like Shanks so much. Okay, kenapa aku respect gila karakter Shanks ni. Scene ni tambah lagi respect tu kan, and that's why I freaking love Shanks. And it's a good plot twist lah in this movie. It's a good plot twist, ada emotional sikit, ada macam nampak ya, walaupun diorang ketawa,
diorang sebenarnya at the same time nangis bila diorang nak tinggalkan Uta semua tu kan. So ada part sedih sikit lah dekat situ. And then towards the end is more on fan service lah. Kita akan nampak Red Hair Pirates tunjukkan kuasa masing-masing. Straw Hat Pirates pun ada lawan juga. So kedua-dua team Red Hair Pirates and Straw Hat Pirates ada campur kategori juga dengan Big Mom Pirates melawan Thought Musica, dan Thought Musica pun kalah, hancur. Dan last kali Uta, kita nampak yang Uta ada bagi ucapan sikit, ada nyanyi lagi, and towards the end tu nampak macam Uta dah masuk dalam coffin, dalam keranda, dan boleh assume lah yang Uta dah mati. So cerita pun habis. Okay, so itu pasal storyline filem Red. Sorry kalau panjang sangat, tapi berdasarkan benda ni sahaja, sebab tu aku cakap yang filem Red has an actual storyline compare dengan Stampede. Stampede, kalau kau nak cerita, Bullet ada lock post dan ada karakter-karakter lain banyak gila berebut kan lock post ni. That's Stampede. Filem Red has an actual storyline. Siap ada plot twist lagi, siap ada momen sedih lagi dalam cerita ni. Sebab tu kalau aku nak compare storyline, aku lagi pilih filem Red lah. Okay, orang akan tanya, mana lagi best, Stampede ke filem Red? Tadi aku dah cakap, in term of storyline aku pilih filem Red. In term of fans service ataupun fights, of course lah lebih sikit dekat Stampede. Sebenarnya kedua-dua filem ni dia agak dekat. Okay, maknanya aku suka filem Red tu, dia tak adalah jauh sangat better than Stampede lah. It's just slightly better than Stampede. Dan maybe first half tu Stampede menang sebab kita ada 9 Supernova dengan lawan Bullet, ada Conquerors, Haki, Clash semua tu. Tapi the second half tu Red menang sebab kita nampak Shank lah, of course, and ada Red Hair Pirates. Yang tu aku boleh kata. Dan animation, yes, animation kot yang bukan kot lah, memang meletakkan Red lebih lagi daripada Stampede. Sebab Stampede tu part hujung tu aku tak suka gila. Bullet punya Devil Fruit tu memang nampak CGI. I don't like it. But filem Red, walaupun dia banyak gila colour, dia banyak gila benda-benda yang boleh membuatkan animation tu ugly, but no, it's perfect. So animation menangkan Red lah. So pasal Stampede ni aku tak nak cakap banyak sangat, memang aku lebih prefer filem Red. Okay, now kita pergi kepada apa yang aku suka pasal One Piece filem Red. First is Shanks, man. Shanks tak pernah muncul dalam mana-mana movie sebelum ni, dan hari tu producer tu time dia cerita kat kita orang yang fan screening tu, dia cerita yang dia kena minta izin dekat Oda untuk munculkan Shanks dalam movie, dan dah beberapa kali try barulah Oda kata okay, go for it. Dan kita dapatlah Shanks dalam movie, dan is quite a lot screen time. Walaupun ada orang argue macam tak nampak Shanks banyak pun, bagi aku 30 minit last tu dah cukup banyak dah, lebih 1/4 daripada movie tu. Kau nak Shanks daripada awal sampai habis ke? Memang tak lah. Sedangkan sebelum filem pun dia akan bergurau kan, Shanks ni muncul seminit 2 ni, cameo je kan. Tapi at the end kita nampak like banyak kot, 30 minutes kan. So for me screen time Shanks tu tak menjadi masalah untuk aku lah, dan aku puas hati lah. Dan kita nampak lah aura Shanks tu sendiri like ujung-ujung tu dia buat Haoshoku Haki dia kan, Kizaru dah berpeluh sikit kan, and then Vice Admiral pun dah tunduk kan semua. So momen Haki tu ada untuk Shanks dengan ayat dia lagi kan, Uta ni anak aku, Uta ni keluarga aku, siapa nak kacau, siapa nak ambil, come, koi, sini kau, lawan aku dulu. So that's a great moment from Shanks. Dan bila Shanks punya yang plot twist yang aku cakap awal-awal tadi, plot twist tu pun aku puji karakter Shanks ni. So itu benda yang aku suka lah pasal filem Red, ada Shanks dan puas hati dengan Shanks punya screen time. Yang kedua aku suka pasal filem Red is the animation. Kalau kau tengok One Piece episode, kalau kau nak compare episode 1028 tu, yang ada fans kata gempak, ada fans kata buruk, bagi aku memang buruk sebab color banyak gila, like kuning, putih, and then kau tak nampak apa yang berlaku antara Luffy versus Kaido. Compare dengan filem Red yang banyak gila color, but you can clearly see what's going on dekat konsep tu, apa jadi, waktu lawan tu apa jadi, bila Uta mengamuk apa jadi. It's really lah, the animation for me is the best lah, lagi best daripada Stampede, lagi best daripada filem-filem One Piece yang lain. So for animation aku sangat-sangat puji filem Red. And then pasal storyline, aku dah mention sikit tadi, storyline dia actually okay, it's actually better than Stampede. It has an actual plot going on in this story. Okay, so aku bagi kat situ. And music, yes, walaupun ramai gila komplain pasal music kat filem Red ni, ada 7
lagu sebenarnya dimainkan dalam movie ni, tapi kesemua lagu tu best. Kesemua lagu tu best dan berbeza-beza. Ada part yang hype, ada part yang rock, ada part yang sedih. Dan my favourite top 3, nombor 3 is the New Genesis, yang popular tu lah, yang opening tu. And then kedua is yang sedih tu, tak silap aku, Wind Blows apa benda tu kan, yang part utama mati tu sedih, aku suka. Dan yang ketiga adalah Bad Light, tak silap aku, Bad Light yang rock tu. Aku tak boleh nak insert sebab copyright, but yeah, I really love the songs. Untuk orang yang tak minat muzik, mereka akan question lah pasal muzik filem Red ni banyak sangat. Aku faham lah sebenarnya, tapi untuk aku yang okay je dan sedap je dan layan je lagu-lagu yang dimainkan, I really like the songs. Okay, it's very good. Sekarang kita pergi kepada apa yang aku tak suka pasal One Piece filem Red. First, Big Mom. Kenapa karakter sampah ni ada lagi dekat depan muka aku? Kenapa? Okay, tak ada. Gurau. Okay, so first point bukan Big Mom First point bukan Big Mom. Right. First thing yang aku tak suka pasal filem Red is of course the villain lah, the Thought Musica. Memang tak function. Aku tak tahu. Langsung tak menakutkan, tak intimidating, tak kuat, tak power, segalanya yang tak lah dekat Thought Musica ni. Dekat ending tu, Red Hair Pirate dengan Straw Hat Pirates, diorang macam attack dia Thought Musica ni. Thought Musica ni tak balas balik pun, macam punching bag, macam kau bagi je, macam apa, mana yang menakutkannya kan. So sebab kita tahu dekat flashback sebelum tu, Thought Musica ni lah yang dah hancurkan the whole Eldia punya nation kan. So where is that? What happened to this Thought Musica? Memang lemah nak mampus. And design karakter pun tak lawa sebenarnya kan? Biasa je, right? Gelaran dia bukan main Demon King lah, Ancient ni lah, Ancient tu lah, but it's nothing. The villain is disappointing. Itu aku boleh cakap lah. Tapi sebenarnya cerita filem Red ni, villain dia bukan Thought Musica tu seorang. Villain sebenarnya adalah Uta lah kan. Like the first half ataupun the first 70% of the film, Uta lah villain dia. Dan Uta bagi aku okay as a villain, cuma annoying sikit sebab dia ada ulang skrip yang banyak kali kan. Dia nak create era baru, dia nganjing Luffy. Itu part annoying sikit lah, tapi bagi aku okay je sebagai villain. Dan sebagai karakter yang bukan villain, memang aku suka macam mana relationship dia dengan Shanks tu. Okay, satu lagi benda yang aku tak suka adalah tentang Uta yang dah tahu dah pun yang Shanks yang selamatkan Eldia, bukan Shanks yang hancurkan Eldia. Dia tahu tahun lepas kot, dia ada bagi tahu kan. So aku tak suka scene tu ada. Bagi aku scene tu tak patut ada. Bagi aku biarlah Uta found out dekat situ juga. Maknanya dekat situ lah baru dia tahu, oh rupanya Shanks baik, rupanya Shanks tak tinggalkan aku pun. So that the plot twist lagi berkesan lah bagi aku kan. Sebab kau akan jadi pelik tau, kenapa Uta ni dah tahu pasal Shanks bukan jahat, Thought Musica tu punca dia, tapi dia masih lagi dengan ideologi dia yang bencikan pirate semua tu lah. Itulah bagi aku kan the things yang tak patut ada. Okay, another thing yang aku tak suka, tadi aku ada mention Big Mom. Big Mom tu sebenarnya not a big issue pun sebab ini film is not canon. So kalau korang wonder Big Mom sekarang dekat Wano tu dah bawah tanah, macam mana boleh ada balik kan. Guys, it's a film, it's a non-canon punya film kan. So timeline tu memang tak canon pun, jadi tak pelik lah kalau Big Mom ada ke, Kaido ada ke kan. Okay, last thing aku tak suka tapi agak minor adalah Luffy punya function lah dalam cerita ni kan. And sebenarnya dia lebih berkait dengan first point tadi pasal villain tadi, sebab kan villain dia lopek sangat. Luffy pun tak boleh lah menunjukkan kekuatan dia yang hebat tu. And kita nampak Luffy buat Snake Man, buat Gear 5, tapi Gear 5 tu tak perlu pun dalam cerita ni kan. Aku rasa untuk villain Thought Musica ni, Gear 4 pun tak perlu nak kalahkan dia. So dia berbalik kepada point tadi, disebabkan villain yang lopek tu lah, kita tak nampak sangat Luffy ni tunjukkan dia punya kuasa lah. Walaupun dia tunjuk semua kan, but it's just for fan service. And adakah aku okay dengan Gear 5 ada dalam movie ni? Sebenarnya aku okay je, cuma aku kesian dekat mereka yang tak baca manga lah kan, ataupun mereka yang tak habis lagi layan One Piece ni kan. Tahu-tahu dah nampak Luffy rambut putih kan. Okay, Luffy rambut putih tu diorang mungkin tak faham lagi, tiba-tiba member sebelah dah jerit Gear 5, dah kena spoil. So kesian lah dekat mereka yang tengok anime je kan, memang kena spoil lah. Tapi aku okay je sebab aku baca manga, dan dia bukan macam Stampede yang aku paling benci tu bila dia reveal pasal Laugh Tale, which is something yang not even in the manga. Okay, so benda tu tak ada kat Red, benda tu dia just reveal Gear 5 je. So I think that's all for the full review on One Piece film Red. Adakah dia
best je, enjoyable. Adakah dia best nak mampus? Tak adalah best nak mampus pun. It's not a masterpiece. Sebab bagi aku One Piece punya movie memang macam tu, memang dia just for enjoyment sake kan. So untuk One Piece Film Red, aku punya final rating cerita ni aku bagi 8.5/10. Right, pada mereka yang tak tengok lagi, boleh tengoklah One Piece Film Red dekat wayang. Assalamualaikum, ciao.